welcome back to my YouTube channel Amir Arifin TV. Okay, so ini adalah video yang ke 17, 18, aku pun tak ingat. So sebelum kita mulakan video kali ni, apa kata kita dengar dulu bacaan Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita selamat daripada gangguan-gangguan makhluk halus serta benda-benda khurafat ataupun syirik ni, santo-santo dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang tengah bosan duduk rumah, janganlah kita terlampau stres ataupun tension. Kita santai sambil layan YouTube channel ataupun sesiapa YouTube channel. Dan kita isi masa kita dengan benda-benda yang berfaedah, insyaAllah. So ini adalah video yang seterusnya yang disampaikan oleh seorang pakcik kepada aku yang bernama Nordin. So pakcik Nordin ni, dia ni aktif dulu dalam camp belia ni, dan dia menceritakan pengalaman dia kena kacau ataupun kena dengki dengan seorang kawannya. Ceritanya bermula di sini. Okey, ceritanya bermula di sini. So, ceritanya pada tahun zaman 1984 lagi, pakcik ni menceritakan pengalaman dia terserempak dengan makhluk halus ni. Okey, so dulu pakcik Nordin ni dengan pakcik Faizul ni, dia ni memang aktif dalam program belia. Ada pergi camp, ada pergi mana-manalah kemah yang belia ni buat. Faizul dengan Nordin ni memang akan pergilah dan dapat projek di situ. So program tu bermulanya 3 hari 2 malam sahaja di Jelebu. Kalau you all pernah tengok dulu, jalan Jelebu lama memang sangat-sangat gelap dan tak ada lampu tentu. Memang jalan sempit dan gelap gelita lah, tak ada lampu kan. So diorang ni pergi ke camp di sana sepanjang 3 hari 2 malam. Dan on the first day, dia punya aktiviti kemah tu berjalan seperti biasa, pukul 8 pagi sehingga pukul 10.30, pukul 11 macam tu dia bagi tahu akulah. Dan dia bagi tahu masa on the first day tu, si Nordin ni berbincang dengan si Faizul tu. Babe, kita ni nak tidur kemah ke nak balik rumah? Sebab rumah diorang ni Ampangan. So daripada Jelebu nak ke Ampangan ni mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih daripada camp tersebut. 1 jam lah kalau kita bawa slow. Macam you all pernah tengok aku pergi ke camp Kenamboy tu, so estimated aku daripada Senawang nak ke camp Kenamboy tu 1 jam lebih. Maybe dalam Jelebu nak ke Ampangan pun 1 jam lebih kalau kita bawa slow lah. Okay, so program tu habis dalam pukul 11 macam tu, dan diorang ni berbincang. Dan si Faizul ni memberitahu kepada si Nordin ni, aku rasalah kita balik lah, sebab aku tak selesa lah tidur dalam kemah. Sebab pinggang aku pun rasa macam tak sedap, macam letih lah hari ni. So diorang pun berbincang dan diorang decide nak balik ke rumah masing-masing masa malam tu lah. Perjalanan nak balik tu, masa tu pukul 11 lebih dia bagi tahu aku, dan hujan tu renyai-renyai jatuh. Dan tak sampai dalam pukul 12 macam tu, si Nordin yang ada cerita dengan aku, pakcik Nordin ni, dia memberitahu yang ada satu makhluk halus melekat dekat cermin tepi dia. Dan anak mata si pakcik Nordin ni macam takutlah masa tu. Dan dia beritahu kepada Faizul,
Zul, nampak tak apa yang aku nampak? So Faizul kata nampak. So diorang ni macam ketakutan. Masa tu takut lah, sebab dengan hujan renyai, petir yang menyambar time tu kan, ada nampak sikit muka si makhluk halus tu dengan berdarah-darah. Diorang katalah kat aku. Dan benda tu melekat sampai ke balai polis pantai. Daripada Tokong Cina, Jalan Jelebu tu, sampai ke balai polis pantai. So masa diorang kena kacau tu, diorang ni memang berzikir je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan si Nordin tu terpandang, anak mata dia terpandang hantu tu macam mengajuk dia. Macam tu lah, aku tak tahulah roman hantu tu macam mana. So si Nordin tu, Pakcik Nordin tu beritahu aku yang hantu tu sebenarnya pun berzikir juga, macam mengajuk si Pakcik Nordin dengan Pakcik Faizul ni. Dan diorang ni kena kacau lebih kurang 4 km macam tu, 4 ke 5 km macam tu. Setelah tibanya dekat balai polis pantai, kalau you all tahu Jalan Jelebu tu pada tahun 1984, hantu tu hilang. So sepanjang perjalanan lepas ke balai polis pantai tu, si Nordin ada bagi tahu si Faizul, babe, benda tu dah hilang ah. So kenapa sampai situ je? Adakah sumpahan ataupun benda tu just nak menumpang sahaja si Faizul dengan si Nordin ni untuk pergi ke Tokong tersebut? So diorang ni pun decide teruskan perjalanan diorang sampai ke Ampangan. Takkan nak patah balik kan? So bila sampai Ampangan, si Faizul tu memberitahu kepada Nordin, Din, aku rasalah malam ni aku tak balik rumah kot. Sebab si Nordin dengan si Faizul ni adalah bujang lagi dan menyewa rumah di Ampangan. So si Nordin ni beritahu kepada Faizul, tak apalah babe, kau tidurlah rumah aku, besok kita pergi siap-siap kita pergi camp tu balik. So besok tu, on the second day, diorang ni bersiap-siap untuk pergi balik ke tempat camp tersebut di Jelebu. Dan sebabkan diorang ni terkejar-kejar, on that time tu diorang ni terbangun lambat dan diorang ni terkejar-kejar untuk pergi ke sana. Diorang ni tertinggal baju dan kelengkapan diorang untuk bercamping dekat camp yang disediakan. Dan on the second day tu pun si Faizul tu bagi tahu si Nordin, babe, aku rasa malam ni kita kena patah balik rumah dan besok kita kena datang sini balik lah untuk habiskan program on the last day dekat Jelebu tu. So perjalanan second day tu pun agak suram, agak seram. Dan masa on the first day tu, hantu tu melekat dekat sebelah penumpang, di sebelah Nordin. Masa tu Faizul yang drive, di sebelah Nordin. On the second day, hantu tu melekat dekat tikap sebelah driver tu. Time tu lagi mencabar lah. Dan si Nordin bagi tahu aku, Pakcik Nordin tu bagi tahu aku yang benda tu bukan sekadar melekat sahaja di cermin, malah ada seketul, seulas, batu nisan dekat belakang. So si Nordin lah bagi tahu aku. Masa tu on the second day, Nordin pula yang drive, sebab Nordin rasa takut, dia tak nak benda tu melekat dekat cermin. So Nordin, Pakcik Nordin tu pandang on the third side mirror, dia pandang, astaghfirullahalazim, bukannya sebelah tingkap saja, tapi ada batu nisan di kat belakang tu. Sampai dekat Tokong Cina tu juga, lebih kurang 4 ke 5 km macam tu, batu nisan dan hantu tu hilang. Dan selepas perjalanan melepasi Tokong Cina tu, si Nordin dengan si Faizul tu berbincang, babe, kenapa benda ni just macam nak menumpang kita nak pergi ke sini, dan lepasnya Tokong Cina tu diorang dah hilang, macam benda tu dah hilang, dah tak wujud lagi dah. Dan si Faizul beritahu kepada Nordin, kemungkinan besar benda tu just nak menumpang solat ataupun nak sengaja nak kacau
diorang balik. Dan bila diorang sampai rumah, macam biasa juga, si Nordin ni izinkan si Faizul tu menginap di rumah sewa dia. So last day dia pergi ke camp tu juga untuk menghabiskan aktiviti. Tapi aktiviti tu habis dalam pukul 12 tengah hari macam tu, dia beritahu aku. Dan ada majlis perpisahan. So diorang pun decide untuk balik kemas camping tu semua, camp tu semua yang dia punya team semua, and then decide untuk balik. Bila sampai di rumah, si Doni ni terkejut. Dia macam, apa dah jadi rumah aku ni? Rupa-rupanya motor si Nordin ni kena bakar. Dan kemungkinan besar, si Faizul ni beritahu lah, kemungkinan besar sebenarnya hantu tu nak bagi tahu kepada si Nordin ni bahawasanya ada orang hantar dia ataupun ada orang dengkikan kepada dia, dan ada something benda yang bad happen dekat si Nordin ni. So si Faizul kata sabarlah, buat report polis. Dan rupa-rupanya bila si Nordin ni kemas-kemas kereta semua, masa dia bawa pergi ke camp tu memang ada diorang pakai kereta Nordin. Bila si Nordin ni, pakcik Nordin ni kemas kereta dia, dia terjumpa ada satu bungkus kain kuning di bahagian dalam bonet dia. Dan dia tunjukkan benda tu dekat Faizul lah. Babe, ada kain kuning lah. So diorang ni bawa pergi jumpa ustaz. Dan ustaz tu memberitahu pada Nordin sebenarnya ada orang dengki dengan dia sebab kebanyakan benda projek yang dia dapat dari camp belia tu sebenarnya Nordin yang dapat, bukannya kawan dia sendiri yang dapat. Dia sebenarnya bukan Faizul tu yang buat. Sebenarnya ada kawan dia yang buat. Diorang kata kat aku juga, on the first day and second day tu diorang gagahkan juga, beranikan juga driving sampai ke rumah diorang lah. Dan itu saja cerita untuk kali ni. Dan aku nak bagi tahu kepada korang, janganlah dengki ataupun janganlah kita iri hati terhadap apa rezeki yang kawan kita dapat. Tetapi kita kenalah berusaha sehabis boleh untuk kita dapat mengubah nasib kita. Okay guys, pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Thank you guys for support me. 242 subscribers. Terima kasih so much. Hopefully dalam bulan ni, sebelum habis PKP lockdown, aku dapat capai 300 subscribers yang pertama. Thank you so much. Dan kepada siapa-siapa yang suka tentang video aku, boleh sharekan dekat media sosial korang. Aku akan tagkan nama aku punya Instagram, dan boleh tagkan Instagram aku dan aku akan post insyaAllah. Dan itu sahaja. Pada sesiapa yang ada cerita-cerita seram yang nak disampaikan melalui bentuk video, boleh DM Instagram aku ataupun boleh berikan cerita full dekat ruangan komen. Tapi guys, sebelum kita habiskan, pada sesiapa yang nak menghulurkan bantuan ketika COVID-19 negara Malaysia ni melanda, boleh DM Instagram aku dan insyaAllah kita akan sumbangkan dana korang tu kepada orang-orang yang memerlukan, seperti kekurangan pendapatan, kena buang kerja dan sebagainya, insyaAllah. Dan aku akan buat benda ni setiap seminggu sekali pada hari Jumaat, yang berpusat di Senawang, Negeri Sembilan. Pada sesiapa yang ada masalah kewangan ataupun masalah memerlukan keperluan makanan, boleh juga DM Instagram aku dan kita akan hantarkan bantuan makanan ke rumah dia, ataupun dia boleh datang ke masjid-masjid yang kita sumbangkan barang-barang keperluan makanan tersebut. Dan kalau korang nanti tengok on the last video, aku ada bagi satu slot video di mana kita pernah buat aktiviti penyumbangan makanan keperluan di sebuah masjid di Panco dan masjid Jalan Bandar Baru Senawang di Senawang lah. Dan itu sahaja guys. Hopefully COVID-19 yang melanda kepada negara Malaysia ni cepat-cepatlah habis, supaya kita dapat menjalankan aktiviti perniagaan seperti biasa dan kerja seperti biasa. Thank you guys for support, dan itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tengok video sini. Ada sikit bantuan kepada siapa yang nak ajukan bantuan, boleh DM